Waktu tu semasa saya melakarkan puisi ni, saya pergi saya lawat sebuah badan kebajikan, dan waktu tu saya mendengar rintihan remaja di sana yang ada masalah keluarga. Jadi dalam rintingan itu dia berkongsi pengalamannya dan sangat menyayatkan hati. Dan waktu tu semasa dia meluahkan perasaan, saya dapat rasakan seperti itulah hidupnya, dan dia tak dapat, fikiran dia kusut dan dia tak dapat melihat masa depan mereka ada harapan gitu, sesuatu yang positif. Jadi waktu tu bagi mereka macam pandangan dia terhambat gitu. Jadi kerana tu saya dapat rasakan dia punya perasaan dia begitu. Saya lakarkan puisi dedikasi pada saat seperti nak menangkap waktu keresahan mereka pada waktu itu. Jadi dari situ saya dapat lakarkan puisi ni, kelabu di tengah hitam dan putih. Dan kerana Cik Nadi memberi saya peluang untuk adakan skrip untuk puisi ni, saya rasa sangat berbesar hati. Dan jadi saya pun gunakan imajinasi saya bagaimana seseorang tu dalam sesuatu keadaan yang memaksakan dia untuk membuat pilihan dan bantahan dari emak dia. Seorang remaja yang belum dapat menghadapi menjadi seorang yang ibu tunggal. Jadi saya rasa mungkin itu boleh membuka minda bagi orang lain dalam isu-isu rakyat yang kita ada sekarang. Sebenarnya konsep asal apa yang kita buat ni untuk dipentaskan. Oleh kerana wabak COVID ni melanda, jadi kita pun tak jangka lah perkara-perkara macam ini boleh berlaku. Jadi lagipun Encik Nadi awalnya memang dia nak hanya 2 pelakon. Jadi lebih kepada taklah sampai 3-4 pelakon. Jadi dia nak tumpukan maksudnya tu nak tumpukan erti puisi itu sendiri, makna puisi itu sendiri untuk dijadikan skrip dan dipentaskan. Jadi bila sudah kena macam ini, kita buat rakaman macam ini, jadi konsep teater tu dah balik kepada konsep TV lah. Sedangkan kalau konsep teater tu, apa yang kita lihat tu maksudnya lebar, maksudnya layar lebar. Tapi kalau TV tu kan kita ikut framing dia lebih dekat. Maksudnya kalau orang yang menonton tu dia boleh rasakan setiap apa perasaan, setiap mimik muka tu dia boleh rasakan. Jadi bila saya mengarahkan ini, saya lebih tumpukan kepada lakonan dalaman, emosi pelakon tu sendiri. Macam mana dia bawa satu ayat daripada skrip tu untuk diluahkan, untuk supaya dapat meninggalkan kesan kepada orang yang menonton tu. Jadi inilah satu masalahnya. Yang paling susah ialah nak meluahkan apa yang ada dalam diri mereka tu, apa lakonan dalaman tu. Itu yang paling susah. Dan momen-momen tu sebenarnya bila dia tak perlu habiskan satu ayat, satu dialog, dia tak perlu habiskan semua gitu. Kalau dia habiskan gitu dengan tak ada bantuan daripada lakonan fiziknya, orang akan tengok mendata dan tak menarik kan. Jadi bila dia ada jedanya dekat mana kan, dia luahkan, jadi orang akan dapat merasakan sendiri apa yang dirasakan, orang akan dapat merasakan. Pasal cerita skrip yang ditulis oleh Cikgu Zakia ni tentang sandiwara dunia lah. Bila saya baca skrip tu, sandiwara dunia. Dan sandiwara dunia macam-macam cerita ada dalam dunia ni, bukan hanya, tapi contoh yang diambil tu daripada rumah kebajikan tentang gadis muda yang masih lagi nak ambil peperiksaan O level, yang dah mengandung anak luar nikah. Iaitu permasalahan itu dari situ
kita sama-sama berbincang dengan Cik Nadi juga, kita berbincang macam mana kita ni. Jadi kita gunakan lakonan ni. Pasal apa? Dialog-dialog ni mudah untuk kita faham. Dialog ni mudah. Tapi bila nak diluahkan tu, itulah jadi masalahnya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik, dan saya rasa puas hati jugalah dengan apa yang mereka dah tunjukkan. Harapan saya bukan hanya untuk drama saya sendiri, tapi drama kawan-kawan saya yang lain tu, saya ada tengok juga masa diorang buat latihan dan buat rakaman. Saya rasa banyak peningkatan dan saya rasa berbesar hatilah dengan apa pencapaian mereka semua. Dan saya juga berterima kasih kepada Encik Nadi Putra, Teater 2000, lagi apa? Tinta T2K, tinta lagi apa? Harmony Orchid juga Film ni pun terbabit dalam rakaman ni kan. Kerana dah memberikan saya peluang untuk saya menimba pengalaman dan belajar di samping itu juga. Kerana ini semua adalah setiap tahap kita sandiwara dunia dia ni adalah pembelajaran, dan kita harus fikirkan bahawa kita belum cukup lagi. Macam mana pun kita belum cukup. Kita harus belajar dengan pengalaman baru. Walaupun dengan pelakon-pelakon baru kita belajar dengan diorang. Mungkin diorang lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi itulah saya punya harapan tu. Kita akan terus maju dan apa yang kita buat ini akan terus meningkat dari masa ke semasa. Sandiwara dunia dengan pasang surutnya, pengalaman hidup yang ada pahit, ada manisnya. Pilihan diberi, yang ada baik, ada buruknya. Membawa kita ke jalan yang dusta atau sebaliknya. Tiada pucuk, tiada pangkalnya. Dengan siapa kita mengadu? Arahnya hidup mahupun mati. Apabila nyawa di hujung tanduk, menanti hari yang ditetapi. Husnul Khotimah atau Su'ul Khotimah diberi. Tiada kuasa pada tangan bila terduduk termangu. Ketandusan masa dan sendu. Akan janji-janji sendiri yang hanya tinggal janji, tidak bertali. Hanya takut dan berharap menjadi kesimpulan orang yang ingini. Sandiwara dunia. Sandiwara dunia. Nak jadi apa nanti? Nanti apa? Yelah. Apa nak jadi dengan Mira bila dah bersalin? Alah, Mira tak tahulah, Mak. Sekarang ni pun, Mira tak nak tahulah. Apa nak jadi, jadilah.
fikiran Mira buntu. Itu aja yang kau tahu. Buntu, buntu, buntu. Mak dah cakap. Si Karim memang jantan tak guna. Tapi kau tak percaya. Kau sayangkan dia sangat sampai kau serahkan semuanya pada dia. Sekarang macam mana? Mak! Mak. Mak, tolonglah. Tolong jangan cakap perkara ni berkali-kali, boleh tak? Mira kan dah minta maaf pada Mak. Pasal Mira dah bawa aib pada keluarga. Pada Mak. Tapi Mak... Mak fahamlah. Mira memang tak pandai pilih cinta. Yang mana betul, tulus, ikhlas, dan yang mana palsu. Mak, keadaan Mira sekarang ni pun dah menghukum Mira lah. Baru nak sadar. Mira. Dah cukup bagus tau. Aku datang tengok engkau kat sini. Kau tahu tak? Muka aku ni malu. Malu sangat-sangat. Mana aku nak taruh muka ni? Setiap kali kalau aku keluar rumah, jiran-jiran tanya, kau kat mana? Lambat laun, semua tahulah yang kau ni bunting. Dah takdir lah, Mak. Terpaksa. Otak kau. Sekarang ni, Mak nak tahu, apa kau nak buat dengan budak dalam perut kau tu? Kau dah kasi aku malu dengan perbuatan keji kau. Ini kan pula, kau nak suruh aku tanggung dosa yang kau buat. Mira, kau tak nak gugurkan kandungan kau, Mak dah bagi. Kau dengar sini, Kau jangan pelihara budak ni. Mak, Aku tak sanggup nak pikul beban yang kau kasih. Mak. Mak sampai hati Mak. Tanah anak Mira ni kan? Patutnya bapaknya yang jaga. Ni sekarang ni. Dia ada. Ada. Kalau dia dah tak ngaku ni hasil perbuatan dia, Mak juga yang nak kena jaga. Macam gitu, Mira. Ha? Taklah, Mak. Mira boleh jagalah. Boleh jaga. Bil rumah. Makanan. Kau boleh bayar sendiri. Mira. Kau ni baru 16 tahun. Patutnya kau tungkus lumus belajar untuk O-level kau. Bukan bunting. Mak. Mak. Mak, tolonglah Mira. Mak. Mira tak ada siapa-siapa lagi. Mira memang tak nak gugurkan kandungan ni. Pasal Mira takut. Kandungan Mira Kasih orang. macam gitu, Mak. Bayi ni kasih orang. Tak. Ini bayi Mira, Mak. Mira rasa bersalah.
Mak, kalau Karim balik pada Mira macam mana? Kau ni degil Karim, Karim, Karim. Dia dah cakap dia tak kenal kau siapa. Kau ingat dia masih nakkan kau? Ha? Mak. Mak, tolonglah, Mak. Tolong fahamkan keadaan Mira. Habis. Siapa nak faham ke keadaan aku? Aku ni dah hempas pulas besarkan kau. Mak sanggup kerja siang malam. Nakkah kau percaya? Sekarang dah musnah harapan kau. Inikah pula kau nak aku jaga anak kau? Azab aku macam tak berakhir, kau tahu tak? Mak. Mak, maafkan Mira, Mak. Mira tahu. Mira tahu Mira salah. Tapi dah banyak kali Mira minta maaf pada Mak. Mak. Mak, tolonglah. Tolonglah fahamkan keadaan Mira. Mira rasa Mira nak jaga anak ni juga. Kau tahu macam mana nak jaga budak? Diri kau sendiri kau tak tahu nak jaga. Ini kan pula kau nak jaga bayi. Mira dah taubat lah, Mak. Mira boleh belajar. Hei, apanya yang nak belajar jaga bayi? Ha? Selamatkan diri kau. Belajar untuk masa depan. Ni baik. Bagi pada orang yang memang perlukan anak. Tak. Tak. Mira rasa dosa kalau Mira kasih bayi Mira pada orang lain lah. Mira seperti buang anak, Mak. Jadi, kau sanggup gadaikan masa depan kau demi anak ni? Baik.